Okey, kita mula dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, buku surat 31. Start dengan Ida dululah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar clear kan Ustazah? Sangat clear. Okey. Lama tak dengar semua baca. Itulah nervous. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. Dot tu cantik dah tu. Cuma ta tu dia jangkit dengan dot tu. Nipis sikit. Afaltum. Jangan tum, nanti dia jadi to. Okey. Dah ulang balik. فإذا أفض. Tu betul lah. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله. Sekejap, dekat nun bertemu kaf. Wa in, nipis sikit. Wa in kuntum. Dia punya hukum sama, bunyi tak sama. Sebab satu nun bertemu kaf. Keluar dia kat belakang kan, lidah belakang. Satu lagi nun bertemu ta, lidah depan. Wa in kuntum. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ Innallaha ghafurur rahim. Kita baca satu page Dalam rakaman tu satu page ke setengah? Satu. Sampai habis rasanya. Sampai habis ya. Okey. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو Saya ulang balik Ustazah. Boleh. فاذكروا الله
كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا Dua harakat. Yaqul. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Lagi sekali. Satu fil tu lam jangan dilantunkan fil. Satu lagi khalaqa. Kalimah khalaqa ada alif tu panjang. Ma'arif. وما له في الآخرة من وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Sadaqallahul azim. Masih Ida. Bismillah. Alright. Siapa tadi lepas Ida? Ain eh? Ili. Boleh Ili? Iya. Dengar tak sih? Tak dengar sangat. Oh, belum cucuk lagi. Alhamdulillah. Salam. Okey. Dengar dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Masuk ain tu sikit. Tekan sikit. Ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات Tum ta jangan tebal. Afaltum jangan tum. Nanti dia jadi to. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. Tak cukup. Boleh. Boleh? Ada bunyi ha boleh lah tu. Innallaha ghafurur rahim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. Terus ke Ustazah? Dia Ambil balik Rabbana. Cantiknya ambil Rabbana. ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق Panjang. من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sebarkan sikit qaf. وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Okay. Terima kasih Ili. Terima kasih Ustazah. Okay, next. Siapa tadi? Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ Khairi tu dengar sikit. Min khairi ya'lam. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم Buat jangan kalau kan. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم
Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Terima kasih Ain. Ustazah. Sama. Okey, next. Siapa tadi yang lupa lah saya, Fiza kan? Kak Ita. Kak Ita dulu baru Fiza. Alright. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج Bunyikan kol-kolah dia, jangan angin je. آه. Wala jida, ambil balik sikit lah. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم Dot jangan lantun Fadlam min rabbikum. فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم Faiza qadai, jangan qadai. Qadai tu. Sebab dot tu tebal. Okay. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Lam alif tu nipis la. Khabar tebal. Khalaq. Min khalaq. Qalqalah bunyi. Min khalaq. Min khalaq. Okay. ومنهم من يقول ربنا آتنا في
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم Ula panjang, mat wajib mutasil. okay. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب Sadaqallahul صدق الله azim. العظيم. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih. Okey Fiza. Fiza tak unmute lagi. Okey. Saya tu lupa nak unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق Fusuq. Qalqalah tu tebal. Dia dah bunyi lantunan tapi tak tebal pun dia tak cukup dia punya syarat sifat dia. Wala fusuq. Okey, boleh? ولا فسوق ولا جدال في الحج. Kat situ ada alif tak? Antara ha dengan jim. Ada panjang. Mana tak ada. Fil hajj. Dia tak boleh haj. Kalau ada ha, alif, jim baru boleh panjang sebab alif tu. Sekarang ni tak ada alif, dia pendek. Fil hajj. ولا فسوق ولا جدال في الحج. Jangan cepat sangat lantun dia. Sebab dia ada sabdu. Fil hajj. Tahan dulu. Fil hajj. Baru lepas. ولا فسوق ولا جدال في الحج. Tak boleh. Panjang. So, Fil hajj. Masuk jim terus tapi lantunannya tu lambat sikit. Dia lekat saja. Fil hajj. Panjang juga tu. Dia terus pergi dekat jim. Fil hajj. J. Fil hajj. Tu. Saya try lagi sekali, Ustazah. Boleh. ولا فسوق ولا جدال في الحج. Dah betul dah dia pergi dekat jim tapi lantunan dia jangan cepat. Kalau dia tanda mati sahaja atau dia berbaris sahaja tak apa fil hajj. Tu tak apa tapi sebab ada sabdu tekanan dia kuat sebab jim tu asalnya 2. Mana 2 tu tanda sabdu tu menunjukkan huruf tu 2. Jadi dia kena tekan kuat fil hajj. Fil hajj. Okey. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من jangan fat. Fadlam bal. فضلا من ربكم فإذا Faiza panjang. Faiza afadtum min. فإذا أفدتم Afad. Jangan afad. Afad dia jadi dal. Afadtum. Lama. Pelan-pelan tak apa. فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم
Wa in kuntum min Semua dengung. Wa in kuntum min banyak tu. Ah, ah. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Okey. Terus Thumma afidu min dengung sikit. Summa afidu. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله Fadhkurullah. Nipis je. Fadhkurullah. Okey. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا Ya. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا Dulu pendek. Man yaqulu rabbana. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Allahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Fiza. Okey, Zandra. Terima kasih Ustazah. Sama. Assalamualaikum Zah. Salam. Selamat Hari Raya. Selamat Raya, Mazul Batin. Sihat ya Zandra? Berapa bulan dah Zandra? 5 bulan. 5. Sama dengan ni Liana? Liana pun 5 bulan juga? Dah 5. Bestnya. Okey. Yelah best sebab dah lepas. Kita yang belum. Tak apa, insyaAllah selamat mudah-mudahan. Okey, Zandra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله ولا زودوا فإن خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله وإن كنتم من قبله لمن
الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Terima kasih Hamzah. Sama. Apa lagi tadi yang belum? Ima dengan Haja Nuraini Okay. Okay, Ima bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Dia tak panjang. Fil hajj. Okey, cantik. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Bagi ruang untuk qalqalah tu. Khairaz zadi taqwa. Khairaz zadi taqwa. Dia jangan ketat. Lepaskan je. Taqwa. Wattaquni ya ulil albab. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. تبتغوا فضلا من ربكم. Kalau boleh tebal lagi Ima. Kalau fad dia jadi qalqalah dan dia jadi nipis, dia tebalkan. Fadlan min Tebal tu dah betul. Cuma dia tak boleh lantun. Dia tak boleh bunyi de tu. Fadlan boleh. Fadlan min rabbikum. Okay. فإذا أفضتم من عرفات yang tu pun tak boleh lantun. فإذا أفضتم boleh macam tu. Tadi memang ada masalah lantunan ni lah Zaza. Lama. Sekejap saya boleh. فإذا أفضتم ada lagi ya? أفض Dia ada lantunan tu. Ada bunyi de tu. Yang de tu hilangkan. Afadtum. Maknanya lidah tu jangan turunkan. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله Dibalik wa in. لمن Kalau ambil balik الضالين. boleh? Kalau ambil Dekat balik wa in. dekat fa'in Ha, ha. وإن كنتم من قبله لمن الضالين Qablihi ada ya rasul maksud قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا فمن الناس من يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة boleh berhenti situ dah. boleh? Kita Boleh lepas. ambil balik wa ma'alahu. وما له في الآخرة من خلق وما له ومن في الآخرة من خلاق. Panjang dulu. وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Kha tu kena jelas. Wa fil akhirati hasanah. وفي الآخرة حسنة Kalau hirati tu jadi ha. Dia kha. Wa fil khi. وفي الآخرة حسنة Boleh. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Okay. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Yang itu pun ha. Wallahu sari'ul hisab. Ha. والله سريع الحساب. Boleh. Okay. Sadaqallahul azim. Boleh? Dia ha tu kena jelas. Ha perbezaan kha dengan ha kan. Alright. Terima kasih Ma. Okey ajar Nuraini kan? Nuraini dah baca. Assalamualaikum. Selamat raya semua. Salam. Liana tak baca? Liana belum baca. Oh. Tak apa. Boleh? Tak apa Liana baca. Tak apa Liana baca tu. Okay. Okay. Lupa dah saya. Okay. Liana tak fikir lah. Nyata. Memang tak cuti. Naikaza. Salam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Okay. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa
Okay. Wattaquna ya Wattaquniya. wattaquni. Tiga. Wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum. Fa'idha afattum man arafat. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Sadaqallahul azim. Ustazah, sama. Okey aja. Yes. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن
الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Terima kasih Ustazah. Ustazah tak buka mic Ustazah tak unmute. Ustazah. Dari tadi rupanya saya tak unmute. Sabar je lah. Saya record muka surat 32 Sebab dengar suara si kecil tu tadi takut tak dengar pula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام
في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. Habis. Kita punya buku coklat habis dah kan? Sebelum saya cuti itu. Habis dah. Cuma hari tu saya tak ingat ada yang tanya sebelum saya cuti tu. Kita nak continue dengan buku apa. Ada saya ada bagi tahu hari tu kita continue dengan buku tajwid Pink. Tapi saya tak sure ada ke tak dekat Shopee. Buku ni. Kan Zandra saya ada bagi tahu kan? Dah. Semua dah beli dah. Ada Masya Ustazah? Allah, dahsyat you all. Laju masing. Okey. Bak membeli memang laju. Macam mana? Apa dia? Bak membeli memang laju. Itulah tu. Palestin. Tu Aunty Ili punya. Zandra je laju, Fiza tak laju sangat. Fiza ada tak buku ni Fiza? Saya tak beli lagi, aduh. Tak apa. Minggu depan saya pastikan insyaAllah ada. Tak apa. Hajar Ain Noraini ada? Semua ada dah? Oh ada semua. Semua baru lah ni beli. Nina belum lagi Ustazah. Sorry, Saya tak ada lagi Ustazah. Siapa tak ada tu? Ida. Ima. Hima tak ada lagi tak apa. Saya cuba ni kan mana yang boleh lah. Saya punya dah bercerai dah. Boleh tak? Tok minta tolong ambilkan gambar. Letak. Ya. Boleh. Thank you Zah. Dia macam ada macam ada test tau kat belakang. Dia macam Betul. Kita tak buat test kan Dia ada soal jawab. Alah nak buat test boleh je. Yang ada buku lah. Test sendiri je lah. Kan lari pula semua tak nak mengaji lah. Last sekali. Saya ada tahu student saya yang nak exam je dia masuk hospital. Ui. Serius. Dia tak boleh. Tapi dia pandai ngaji. Syifa, siapa kat depan? Dia pandai ngaji tapi bila ada tekanan macam tu kan, nak exam je dia mula kelabah. Naik darah tinggi. Apa, kita santai-santai je Okay. Kita tengok daripada hari tu yang kita guna buku coklat tu adalah kita fokus pada makhraj huruf, macam mana sebutan huruf satu-satu. Lepas tu kita dah tahu huruf tu sebut macam mana, kita nak kenal pula sifat-sifat dia kan. Tu dia memang banyak pada makhraj dengan sifat dua ni. Tapi untuk buku pink ni, dia memang ada tajuk makhraj dan sifat tapi sekali lalu je. Dia tidak terperinci lah macam dalam buku coklat tu. So nanti untuk buku pink, bahagian makhraj dan sifat tu, saya tak adalah nak skip. Tapi kita kira ulang kaji sepintas lalu, orang kata. Tapi kalau macam kita cuba nak memahami satu-satu ayat tu, pendetailan dia dekat dalam buku yang coklat tu lah, detail dia semua ada dalam tu. Tapi kebanyakannya dalam buku pink ni, kalau tengok pada tajuk kat depan tu dia punya kandungan tu semua berkaitan dengan banyak hukum-hukum selepas ayat, selepas kalimah tu disambung menjadi ayat. Barulah timbul hukum-hukum yang ada kat sini. Okay? Ada Alhamdulillah. Yang tadi kita baca muka surat 31. Sekejap. Sebelum masuk buku pink ni, saya nak highlightkan sikit yang muka surat 31 yang kita baca tadi tu. Okay. Ada beberapa ayat, ada beberapa tempat yang sering menjadi kesilapan kita membaca tau. Iaitu pada baris yang kedua tu tadi, saya highlightkan pada kalimah fil hajj. Dia kalau tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya, mat. Huruf alif, waw, ya tu huruf mat yang kosong. Kalau kosong tiga-tiga huruf tu maknanya dia huruf mat lah. Maknanya dia kena baca panjang. Tapi kalau tak ada alif, waw, ya tu, kita tak boleh baca panjang. Tu kena ingat. Jadi kita tak boleh baca fil hajj. Melainkan kalau ejaan dia ha alif jim. Tapi sekarang ejaannya hajim sahaja. Fil hajj. Terus pergi dekat jim. Tanpa memanjangkan suara. Mat ni maksudnya apa? Memanjangkan suara kan. Jadi bila huruf mat tu tak ada, tak bolehlah dipanjangkan suara tu. Okey, kemudian tengok baris yang ketiga, ada satu part tadi tu khairaz zadit
taqwa. Qalqalah lantunan qaf tu perlu dibunyikan dengan jelas. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bagi ruang untuk dia, khas untuk dia qalqalah tu. Jangan sikit-sikit, jangan tidak-tidak bunyi dia. Taqwa, taqwa, jangan gitu. Taqwa, taqwa. Qalqalah memang dia ada ruang khas untuk bunyikan dia. Jadi macam kita jangan rasa macam takut-takut nak bunyi banyak ke sikit ke, bunyikan banyak. Memang itu hak dia untuk dilantunkan. Lepas tu tadi ayat yang akhir 197 tu baris yang keempat juga, bawah baris ketiga tu, ya ulil albab. Ni ada juga yang takut terlepas pandang pada waw yang tanda bulat tu kan, itu bukan huruf mad, itu huruf ziyadah nama dia. Huruf tambahan pada tulisan tapi tidak pada bacaan. Itu huruf ziyadah nama dia. Jangan dibaca panjang. Dia bukan mad. Macam saya sebut tadi, huruf mad mesti huruf tu kosong, tak ada tanda apa-apa. Tapi sekarang dekat atas waw ada tanda tak? Ada tanda bulat. Bermakna dia bukan mad. Kita ingat tu je. Okay. Lepas tu tadi huruf dot. Dot ni ada banyak. Dekat ayat yang seterusnya pada baris kelima tu ada dua tempat dot mati. Satu dot mati bertemu dengan lam, fadlam kan. Satu lagi dot mati bertemu ta. Yang mana kita tahu dot ni dia punya bunyi tu dekat-dekat dengan ta, nak pergi dekat ta. Itu yang dia jadi afadtum. Ataupun ta tadi tertukar jadi to. Sebab dia berjangkit dengan dot yang tebal tu kan. Itu pun hati-hati juga. Kebanyakan kita nak kontrol dot ni susah. Sebab lidah tu nak turun juga. Nak lantun juga. Wah, dia bukan huruf lantun, dia bukan huruf qalqalah kan. Fadlam min rabbikum. Fadla. Afadtum. Macam mana cara kita nak memastikan dot tu tak melantun? Pastikan kita punya kawasan lidah ni, lidah kita ni untuk menyebut dot menyeluruh tau. Menyeluruh. Dia akan angkat ke langit. Dan dia jangan diturunkan. Bila diturunkan nanti dia akan jadi lantunan lah. Afadtum. Pastikan dia penuh. Penuh naik ke langit. Yang lain tak adalah. Ada satu lagi tadi pada ayat 100, ayat 200. Pada awal ayat 200. Fa'idha qadaitum, jangan baca qadaitum. Itu pengaruh daripada huruf yalin. Dot tadi dia tak semena-mena jadi dal tanpa kita sedar. Dot mesti dibaca dengan bo juga. Fa'idha qadaitum, qada, jangan qadai. Yang lain tak ada. Okey, ada soalan? Satu lagi tadi. Ayat 200 yang akhir. Hujung sebelum nombor 200 tu kan. Khalaq. Sebab dia ditulis dalam tulisan Rasam Usmani yang mana huruf alif dia kecil je. Huruf alif dia dekat atas tu kan. Jadi ada yang tak perasan kadang-kadang. Bukan kita tak tahu. Bacaan tu kadang-kadang salah bukan sebab kita tak tahu. Tapi huruf alif tu kecil. Tu yang kena hati-hati tu. Khalaq. Alif kecil tu dikira alif mad sebab dia tidak ada baris apa-apa. Okey, habis. Yang saya nampak yang saya boleh highlightkan yang itulah. Selain daripada tu tak ada Ada soalan untuk muka surat 31? Tak ada, jelas Kalau untuk muka surat 32, berhati-hati sikit pada menyebut ayat 205 tu. Kalau kita berhentilah dekat situ. Memang kita berhenti pun kat situ sebab tanda qaf lam ya tu. Jumpa tak? Kita tengok sekejap ayat 205. Pada penghujung tanda qaf lam ya tu. Wa yuhlikal harsa wan nasl. Sin dah mati, bunyikan lam yang mati. Jangan tak bunyi lam. Tak bunyi lam nanti dia tak sampailah maksud binatang ternakan tu. Wan nasl. Lam matikan, tergantung bunyi lam. Jangan wan nasl. Wan nasl dia tambah pula sifat qalqalah dekat lam. Lam tak ada qalqalah Boleh Fiza? Dengar tak? Jelas tak? Wan nasl. Okay. Tadi tak jelas. Oh tak jelas. Itulah tu tengok muka confused tu yang tanya tu. Yang lain tak ada. InsyaAllah minggu depan nanti nak dengar pula you all baca. Zazan, wan nasl. Mesti jelas. Jelas sin mati, lam mati. Huruf mati pada satu kalimah ni yang dua huruf mati kat ujung tu memang susah sikit nak sebut. Contoh macam suratul asr. Wal asr. Kadang hilang ra tu. Hilang terus wal asr kan. Kita dah biasa baca surah al asr
pada bacaan selepas habis program apa-apa pun, habis belajar ke, habis kelas ke, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Kita pun baca wal as, hilang ra. Tak mencapai lah maksud demi masa tu kan. Ra dia tertinggal. Okey. Ada satu lagi ayat akhir sekali bawah sekali wa qudiyal amr. Mesti bunyikan tu kena beri perhatian lebih ya. Wa qudiyal amr. Kalau rasa takut tak bunyi, sambung. Kalau nafas ada tak apalah kan. Kalau nafas tercuri, tu tak boleh juga. Ustazah, Ya saya. Ra tu kan dia ada getaran kan. Maknanya waqudiyal amra tu kalau nak mati, nak ujung dia tu, nak ambil Dia, ujung dia yang tu. pertama tak dia payah getar kan? ra mesti mati. Mati ada getaran. Getaran tu maksudnya getaran yang dimatikan, bukan getaran yang dihidupkan. Contoh getaran yang hidup wal amru al amru tu hidup balik. Dia kena ada getaran tapi mati. Qudiyal amr. Macam mana bunyi dia Ustazah? Qudiyal amr. Amr. Still ada getaran lah Ustazah. Mesti sebab ra tu dia punya sifat getar ataupun disebut takrir, dia tak boleh hilang. Baik dia berbaris, baik dia mati, baik dia bersabdu, tetap ada getaran tu. Okey. Dia tak boleh qudiyal amr. Amr tak boleh. Oh kena ada tak juga boleh. lah. Kena. Tapi jangan banyak sangat. Qudiyal amr. Amr. Macam tu. Dan yang betul nak bunyi. susah lah, memang susah pun. Satu lagi kita nak kena tahu ra tu tebal ke nipis. Kalau kita baca qudiyal amr, tu nipis. Amr, tu tebal. Qudiyal amr. Sekejap Terima kasih Ustazah. Sama. Okey. Habis. Yang tu last ni tadi daripada Imah. Yang lain tak ada. Okey, kita masuk sikit pada buku pink. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok sekejap tajuk yang pertama tu, asas ilmu tajwid. Barulah kita masuk tajuk. Sekejap Kalau ada apa-apa yang saya bacakan dalam buku pink ni tak sama dengan buku yang you all punya, bagi tahu sebab saya punya buku ni yang memang cetakan yang lama punya. Takut dia ada penambahan isi ke apa. Nanti bagi tahu kat saya Sekejap ni. Okey, baik. Kita tengok nombor 1. Siapa boleh bacakan dia punya maksud? Boleh Fiza baca, Fiza? Fiza ada buku kan? Saja nak suruh Fiza baca. Baca apa Ustazah? Baca nombor 1. Muka surat 3. Makna tajwid tu ke? Betul. Makna tajwid pada bahasa memperelokkan sesuatu. Okay. Pada istilah mengeluarkan huruf hijaiyah daripada makhrajnya serta diberikan hak, iaitu sifat asli yang ada pada huruf, dan mustahaknya iaitu sifat mendatang. Okey. Faham tak kalau sekali baca tu? tak apa saja tanya. Okey. Tak adalah, saja je lah Fiza, sorry. Tiba-tiba menggeletar pula Okey, makna tajwid pada bahasa memperelokkan sesuatu. Itu secara umum lah. Secara umum. Alah, bangun ke?
Okey, kemudian kita tengok pada istilah dia, dia kata mengeluarkan huruf hijaiyah. Maknanya sebutan huruf daripada alif sampai ya tu daripada makhrajnya. Makhraj tu maksudnya tempat keluar dia. Macam saya cakap lah dalam buku coklat yang kita belajar sebelum ni kan. Sebut huruf dia, kita kena pastikan dia keluar kat mana. Tu daripada makhrajnya. Serta diberikan hak. Setiap huruf tadi dia ada hak-hak dia. Apa hak dia? Ada dua yang kita nak kena tahu pada huruf. Yang pertama sifat asli yang ada pada huruf dan yang kedua mustahak. Apa mustahak? Sifat mendatang. Okey. Sifat asli yang ada pada huruf itu berkaitan dengan sifat-sifat yang kita belajar dalam buku coklat tu. Yang kita sebut jahar lawannya hamas, syiddah lawannya rokhawah. Dia ada 17 sifat. Itu sifat asli yang ada pada huruf yang perlu kita tahu dulu sebelum kita belajar baca Quran dengan lebih jauh lagi sebenarnya. Lepas tu dia kata dan mustahaknya iaitu sifat mendatang. Mana datangnya? Datangnya bila kita dah baca Quran, bila kalimah tadi dah disambung menjadi ayat, dia dah ada hukum izhar, ikhfa, idgham. Itu adalah sifat mendatang. Itu mustahak. Maknanya dua-dua penting lah untuk kita belajar. Dia kata hak dan mustahak. Hak tadi sifat asli yang ada pada huruf, mustahak adalah sifat mendatang yang ada pada ayat-ayat yang kita baca. Itu. Maknanya dua-dua tu dia kena seiring. Jangan kita dah tahu makhraj, kita dah tahu sifat tapi bacaan pada tajwid ke laut. Tak boleh. Ataupun kita lebih pentingkan tajwid aja. Kita tahu dengung dia panjang pendeknya tapi sebutan huruf masih lagi tertukar-tukar. Hamzah jadi ain contoh. Ha dengan kha dengan ha kita confuse. Jadi yang itu sifat mendatang sifat yang yang ada pada huruf iaitu asli tadi pun kita tak dapat nak pegang. Sekarang ni kita nak cuba balancekan antara sifat yang asli dengan sifat yang kemudian ataupun sifat mendatang. Itu maksud tajwid. Maknanya secara menyeluruh lah. Kalau kita buka buku coklat tu belum menyeluruh lagi. Baru sebahagian. Tu maksud dia. Okey. Alright, terima kasih Fiza. Kita tengok nombor 2. Tengok dia kata hukum belajar ilmu tajwid. Semua orang tahu hukum belajar ilmu tajwid ni adalah fardu kifayah kan. Beramal dengan dia fardu ain. Apa maksud dia? Fardu kifayah dan fardu ain ni? Maknanya walaupun dalam satu-satu kawasan tu kita rasa macam orang tu dah pandai dah mengaji, kita tak payah. Tak boleh juga sebenarnya. Sebenarnya dari sudut kalau disebut fardu ain dan fardu kifayah tu senang cerita semua kita kena belajar lah. Dia tak boleh lah kita lepaskan tanggungjawab kita pada seseorang tu je. Sebab belajar dan yang eloknya kita belajar dan mengajar semula. Paling tidak pun dengan anak-anak kita kan, dengan keluarga kita. Okay. Sebabnya kalau kita belajar ilmu tajwid ni fardu kifayah, walaupun kita tahu dia fardu kifayah je asalnya. Tapi apabila kita belajar ilmu tajwid ni dia nak menyempurnakan yang fardu ain sebenarnya. Belajar tajwid ni kita nak menyempurnakan fardu ain. Jadi daripada situ maka kita kena belajar ilmu tajwid tu dan ilmu tajwid tu jadilah hukumnya wajib. Sebab kita dah sebut fardu ain tadi. Jadi dia seiring dua-dua tu Okey. Dekat dalam Quran pun dia dah sebutkan tuntutan untuk kita membaca Al-Quran secara bertajwid tu. Dalam surah Al-Muzammil disebut kat situ warattilil Qur'ana tartila. Dia kata bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tartil tu maksudnya dengan bacaan yang sempurna. Sempurna tu pula dia ada pecahan-pecahan dia. Banyak. Dia ada tartil dari segi apa? Dari sudut tahsin. Tahsin tu maksudnya baca dengan memperelokkan bacaan. Lepas tu kena baca dengan perlahan-lahan. Perlahan-lahan tu maksudnya jangan terkocoh-kocoh lah. Jangan laju-laju sampai menyebabkan bacaan kita tu tersalah-salah walaupun kita dah pandai baca. Tu maksud dia. Lepas tu ada tambahan lagi dengan suara yang baik. Banyaklah pecahan-pecahan dia. Kalau macam kita contoh ada yang tanya juga kalau kita batuk ke sesema ke demam ke suara tak baik itu belakang cerita. Itu kalau kita tak sihat. Jadi sekarang ni kalau kita dalam keadaan yang sihat yang normal macam ni kalau boleh kita baca dengan suara yang paling baik. Dan yang keempat dalam tartil tu baru disebut bertaranum. Taranum tu last sekali. Tu bonus lah. Kalau kita dah dapat semua bacaan tadi, tartil, tajwid pun cantik. Lepas tu baru kita nak belajar taranum, tu diharuskan. Boleh. Untuk kita memperindahkan lagi bacaan Al-Quran kita, untuk kita rasa lebih penghayatan pada ayat-ayat Quran yang kita baca. Di samping kita dah memahami dia punya ayat dan maksud kan. Bila kita rasa bila kita dah ada
irama sikit tu kita rasa macam seronok nak mengaji, kita rasa lebih rajin nak mengaji, itu bagus. Okey. Itu kebaikan-kebaikan dia lah. Okey, baik. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW pun ada sebut, dikata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai akan hamba-Nya yang membaca Al-Quran bertepatan sebagaimana ia diturunkan. Okey. Itu daripada sudut hadis lah. Nombor 3 ni tadi dari sudut dalil dan hadis sekali. Okey, 4, 5, 6 ni dia punya tujuan, apa tumpuan kita untuk perbincangan dalam buku ni, apa kelebihan-kelebihan dia. Yang ni tak apalah. Sekejap, tengok muka surat 4. Maaf Zah. Ya. Nak tanya, kita nak tanya kalau yang tarti tu antara, kalau kita dah antara ilmu yang kita nak pada tajwid tu kan, antara bahasa Arab dengan berteranum tu, mana yang lebih afdal? Afdalnya Kalau kita baca bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, kita baca kita boleh faham. Kan? Bahasa Arab tu dia termasuk dalam pemahaman ataupun penghayatan bacaan Al-Quran. Maknanya kita kena faham bahasa Arab dululah. Kita kena faham makna. Walaupun kita tak belajar bahasa Arab, tapi kita dituntut untuk kita buka Al-Quran dengan terjemahan sekali. Maknanya kita baca, kita faham dia punya makna. Yang dituntutnya bahasa Arab tu dululah. Walaupun tak belajar secara khusus, bukalah terjemahan. Takkan kita nak belajar Quran, baca Quran buta-buta je kan? Maksud saya buta-buta tu, baca memang kita baca dah dapat pahala dah, tapi lebih lagi kalau kita memahami ayat tu. Sebenarnya lebih elok kita belajar yang bahasa Arab dulu, bahasa Arab Al-Quran dulu sebelum berteranum lah. Betul. Sebab tu saya sebut tadi teranum tu last sekali. Okay. Itu sebagai bonus. Okay. Alright. Tumpuan perbincangan kita adalah kalimah-kalimah Al-Quran. Okey, kelebihan. Okey, nombor 7 semua penyusun. Sekejap yang ini tak ada apalah ni. Ini susunan buku sahaja. Kaedah membaca Quran, matlamatnya memelihara lidah daripada melakukan kesalahan. Faedah dia mencapai kejayaan dan kebahagiaan serta mendapat rahmat dan keridhaan Allah. Okey, yang ni habis. Ini secara ringkas untuk yang pertama. Okey, nanti kita masuk yang ke ni boleh je ni nak masuk sekejap. Kita masuk pelajaran yang kedua sikit boleh pada rukun-rukun bacaan Al-Quran. Okey, kita tengok muka surat 6. Rukun bacaan Al-Quran ni seperti mana yang kita tahu, rasa ramai yang dah tahu dah ni. Bacaan Al-Quran dia ada 3 rukun. 3 rukun. Yang pertama sah sanad. Kalau kat sini ditulis iaitu membaca Al-Quran daripada seorang guru yang mungkin lagi bijaksana yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Sanad ni dia ada 2 sebenarnya. Sanad yang memang daripada mulut ke mulut, yang pertama. Dan yang kedua, yang zaman sekarang ni kan orang duk kejar-kejar sanad ni. Ada cikgu ni ada sanad ke tak ada sanad ni, mesti nak tengok ada tak sijil cikgu ni. Itu sanad bertulis nama dia. Sebenarnya bila sebut sanad ni tak kisahlah sebenarnya cikgu tu ada sanad bertulis ataupun tidak. Yang penting kita tahu cikgu tu belajar daripada guru. Guru tu pun belajar daripada guru. Itu pun ada kira sanad lah sebenarnya. Sanad ni maksudnya sandaran. Sandaran daripada guru ke guru sampai ke Rasulullah. Okey. Itu yang pertama. Maknanya kita penting tahulah. Kita belajar mengaji bukannya main petik je, minta orang tu ajar kita. Kita tak kenal pun orang tu, kita tak tahu pun orang tu belajar ngaji ke apa ke kan, tak tahu dia punya latar belakang dia tiba-tiba nak belajar ngaji. Bukan istilah belajar mengaji lah. Kalau kata kita jumpa dengan kawan-kawan kita untuk mengaji tu minta dia semak sama-sama kita mempelajari tu tak apa. Tapi kalau kita nak berguru ni memang kita kena ambil kira lah. Senang cerita kita kena tengok lah siapa yang kita nak belajar. Okey, baik. Yang kedua, bertepatan dengan resam Uthmani. Yang sekarang ni jangan risaulah. Macam kita dekat Malaysia ni kebanyakan Al-Quran yang bukan resam Uthmani ni memang dah dihapuskan. Sebab dia nak selaraskan kita punya pembelajaran menggunakan kaedah resam Uthmani. Kebanyakan Quran memang tak ada dah resam imla'i atau resam kiasi. Kalau kat sini dia kata iaitu bacaan hendaklah bertepatan dengan salah satu mushaf resam Uthmani sebagaimana berlaku pada bacaan Imam Ibnu Katsir. Okey, ini imam kita tak baca lah. Kalau Imam Ibnu Katsir dia baca kat situ tajri min tahtihal anhar.
Ini belajar bahasa Arab lah. Kalau tak belajar bahasa Arab ni mungkin kita kurang faham. Kalau kita perhatikan ayat dalam Quran surah At-Taubah ni kalimah dia wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Itu kita punya Quran. Quran Asam Usmani kita. Tapi pada Imam Ibnu Katsir dia menambah kalimah min. Min ni adalah huruf jar ataupun huruf jar ni disebut apa dalam bahasa Melayu dia? Kata sendi, sorry. Betul tak Zandra? Ni orang belajar bahasa Arab Melaka ni. Betul kata sendi Min tu daripada. Jadi apabila dalam satu-satu ayat Quran bila ada kata sendi atau contoh macam min ni, selepas dia mesti kalimah itu berbaris bawah. Okey. Jadi kalau Imam Ibnu Katsir kalau baca kat situ wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha. Tahti. Dia kena baris bawah. Nampak? Tapi kalau dia tak ada min, tahta. Tahtaha. Tu beza dia. Tapi kita tak payah confuse lah sebab kita memang dah disediakan Quran. Tinggal buka baca je. Dari sudut tu tak ada apa masalah lah. Cuma dari sudut macam Kak Ita tanya tadi macam mana kita nak memahami, kena baca terjemahan. Okay. Kemudian yang ketiga, mana tadi? Yang kedua bertepatan dengan Rasam Usmani dan yang ketiga bertepatan dengan satu wajah ataupun kaedah dari wajah-wajah Nahu bahasa Arab. Yang ini pun sebenarnya kalau boleh kita ni ambil jugalah, belajar jugalah bahasa Arab walaupun basic. Bila kita belajar bahasa Arab yang basic tu, kurang-kurang kita dapat kenal satu kalimah dalam Al-Quran tu macam mana kita nak tahu kalimah ni boleh ke kita berhenti ataupun kita tidaklah tersalah macam kita baca ayat tu tiba-tiba kita nak ulang ayat tu pada tengah kalimah. Itu pun sebenarnya dia berkait dengan bahasa Arab juga sebenarnya. Dia kena belajar ataf, dia kena belajar jar, majrur. Itu panjang pula cerita dia kan. Itu nak kena buka buku bahasa Arab pula. Macam Zandra belajar bahasa Arab basic ke apa? Macam tu lah saya belajar Arabic in Quran. Bahasa Arab Al-Quran lah. Maknanya dia berkait lah. Dia akan sebutlah ataf apa semua tu dia sebutlah. Semualah. Semua. Lepas tu tak sebab kalau nak belajar yang untuk percakapan tu macam banyak sangat. Perbualan. Perbualan tu kita kena practice banyak kan. Yelah, betul. At least Al-Quran tu limited lah dia punya vocab tu apa yang dalam Al-Quran kan. Betul-betul. Okay. Alright. Terima kasih Zandra. Okay, jadi apa-apa pun yang kita belajar sekarang ni dah mudah, tak susah. Tak ada lagi alasan kita untuk tak mengaji kan. Untuk tak membaca Quran. Bukannya kita buka Quran tak ada baris. Macam dulu Quran titik pun tak ada, baris pun tak ada, apa benda pun kita tak tahu nak baca. Tapi orang dulu boleh baca sebab dia tahu kaedah. Macam sekarang ni kaedah tu dah tertulis dah termaktub. Cuma yang kita nak yang ada setengah orang yang belajar tu dia nak tahu macam mana dia boleh baris bawah, macam mana dia boleh mati dan sebagainya. Tu kaedah bahasa Arab lah. Okey. Sebabnya kalau kita nak belajar bahagian kaedah-kaedah nahwu dan bahasa Arab ni tadi, sebab apa dalam bacaan Al-Quran ni, dalam dunia ni dia ada banyak imam. Itu punca dia sebenarnya kita kena belajar bahasa Arab. Jadi bila ada banyak imam, dia ada qiraat 7 dan qiraat 10. Jadi bila ada 10 qiraat atau 10 cara bacaan ni, dia berlainan, semuanya ada berbeza. Itu sebab kita kena memahami. Jadi macam yang di Malaysia ataupun di dunia lah senang cerita, bacaan Hafs dan Asim ni kebanyakannya memang diguna pakai. Macam contoh yang disebut tadi Imam Ibnu Katsir, ada banyaklah imam lain. Kita boleh baca juga tapi kena belajar khusus lah. Sekarang ni yang kita nak perlu betul-betul memahami adalah Imam Hafs dan Asim, Tariq Syatibi. Yang lain-lain tu kalau nak belajar boleh tapi perlu kita hadam yang ni betul-betul. Lumat dulu yang Hafs dan Asim ni baru kita boleh masuk imam-imam lain. Okey, boleh? Kita habis untuk pelajaran yang kedua ni. So nanti kita akan masuk pelajaran yang ketiga. Cara-cara ataupun martabat tingkatan untuk kita baca Quran. Macam mana yang sesuai dengan tahap kita ni. Kita nak kena baca laju ke, nak kena baca lambat ke, paling lambat ke, itu semua ada. Okey? Okey, ada soalan? Ustazah? Ya, saya. Tadi kan macam saya memang sebab dah banyak belajar dengan saya tu
saya tahu yang kalau kita mengaji kan macam saya kan nafas kan tak cukup panjang macam orang lain. So saya pentingkan juga nak tengok makna sebab nanti kan kita tahu kat mana kan. Tapi kan lepas tu saya nak juga belajar dia punya terjemahan. Tapi kadang-kadang ayat dia tu macam tak faham. Tak ini kalau untuk berhenti dengan sambung balik tu kita tahulah kat mana, tapi bila untuk pemahaman tu kadang-kadang saya tak berapa sampai lah. Pasal ada ke macam mana-mana buku lain ke yang macam lagi senang? Saya rasa saya dah pernah tanya soalan ni kan? Ya, saya dah pernah jawab dah. Kalau Fiza tanya saya jawab lah. Ini buku ni ada 2 jilid. Tak tahulah saya kalau ni ada ke tak jual dekat Shopee kan. Ini adalah sambungan daripada buku Pink. Ini lanjutan. Ini buku lanjutan. Dia tebal sikit lah. Dia tebal sikit lah buku ni. Dalam buku ni dia ada khusus tajuk Waqaf Ibtidak. Kat mana kita boleh berhenti, kat mana kita kena ulang balik dan sebagainya. Dan dia bagi contoh ayat sekali. Contohlah saya bagi satu ayat Kan dalam Quran dia ada sebut kita tak boleh jangan solat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah. Contohlah wahai orang-orang beriman, dia kata jangan kamu dekati solat. Lepas tu dia berhenti. Agak-agak berhenti kat situ boleh ke tak? Itu mamnu, maksudnya dilarang, tak boleh sebab tak sampai maksud dia. Contohlah kan. Rupanya dia punya ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solata wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat ketika kamu sedang dalam keadaan mabuk. Baru kita faham ayat tu. Oh, tak boleh dekat solat sebab kita mabuk. Contoh. Kalau kita baca berhenti la taqrabus solah je. Jangan dekati solat. Semua habis orang Islam rasa macam tak payah solat ni dalam Quran dah cakap. Terpesonglah tu. Jadi dalam buku ni disediakan ayat dia sekali. Kan. Itu pun kadang saya kena sambil-sambil saya mengaji kan, saya rasa macam salah berhenti kat sini, saya kena buka balik. Sebab banyak sangat dia punya contoh ayat yang kita tak boleh berhenti. Nanti Ustazah ambilkan gambar masukkan WhatsApp group. Boleh. Kalau macam ni, kalau kata siapa yang minat lah, saya tak jual tau buku ni. Just bagi tahu apa yang Fiza tanya tadi kan. Saya rasa macam seronok nak kongsi lah bila Fiza kata tak tahu nak berhenti tu kan. Betul tak soalan dia tu? Ke tak menjawab soalan Fiza tadi? Dah keras Fiza? Ya, tak tahu. Nanti itu lagi kalau ada buku yang terjemahannya. Sebenarnya yang buat buku ni Ustaz Muhammad ni kawan saya juga. Tapi saya tak tahulah dekat dia ada ke tak. Kalau misal kata ada dekat dia, saya suruh dia post kat luar pun tak apa. Tapi saya tak pasti dia jual kat Shopee ke tak. Ya, Ustazah. Apa dia? Apa dia Fiza? Tak dengar? Saya tak dengar. Ustazah dengar tak? Tak. Apa dia? Cuba ulang balik. Tadi tu satu yang berhenti, satu lagi bacaan lah kan. Satu lagi tu adalah terjemahan. Sebab macam even though saya rasa elok, tapi ada juga yang ayat yang saya tak faham. Bila saya baca terjemahan. Dia Quran terjemahan. Kalau lah Ustazah ada buku juga kan. Nanti saya tengok balik. Apa Sandra? Sebab memang kita tak boleh baca terjemahan untuk faham Ustazah. Betul. One ayat tu ada ayat sebab tu kena tadabbur. Kena tadabbur. Mula-mula sebelum tadabbur kita tafsirkan dulu. Kadang-kadang baca tafsiran pun tak faham, tak sampai. Kalau kita tadabbur baru kita faham. Kena pergi kelas juga kan. Kena masuk kelas lah. Kalau tak masuk kelas tadabbur kita tak faham. Sandra. Sorry Zah. Tak apa. Sandra ambil kelas yang tu kat mana punya? Ustaz Nasruddin Saya dengan Ustaz Yusuf Arba'in. Ustaz Yusuf Arba'in tu bagus. Online. Dia memang online ke? Khusus. Dia memang khusus tadabbur. Tadabbur punya. Okey. Kadang kan satu ayat tu pun berjela dia punya tadabbur. Tapi masuklah. Kami ingat kita faham. Ambil poin-poin tu kita faham lah. Betul. Yang daripada Tadabbur Center tu ya? Betul. Ustaz tu dari Tadabbur Center. Okey, alright. Okey, terima kasih. Saya sharing sebab baguslah sharing. Nanti saya share link sebab saya ada buat juz amal dengan Ustaz Yusuf. Bestnya. Individual kelas ke?
Juz Kelas- ada 22, 22 Oh, surah. ya, ya, ya. Dulu saya ada juga tengok Ustaz Syahri punya tadabbur yang juz amma tapi tak habis sebab saya pun full saya punya kelas. Kadang-kadang tertinggal-tinggal. Tapi best juga Ustaz Syahri tu. Syahri. Dia pun tadabbur juga. Okay. So itu kira pengenalan lah untuk buku tajwid ni. Untuk kita belajar Al-Quran untuk dapat semangat tu kan. So kita nak kena tahulah beberapa perkara yang penting. Contoh macam kita nak kena tahu rukun-rukun tadi. Pastikan sanad tu sah. Lepas tu kena tahu jugalah bertepatan dengan kaedah bahasa Arab, bertepatan dengan Nasab Usmani. InsyaAllah lah yang sekarang kita dah belajar ni semua dah ada lah. Dalam Nasab Usmani tu kaedah bahasa Arab tu pun dia dah mengikut dah. Dia tak adalah yang tersasar. Kalau selain daripada Nasab Usmani tu wallahualam saya tak berani nak kata kan. Sebab dari sudut wakaf ibtidak tu pun lain. Dari sudut tanda-tanda dalam Quran tu pun lain. Jadi saya tak berani nak komen lebih. Tapi kalau berdasarkan pada buku-buku tajwid, boleh je lah kan baca kalau bukan baca boleh. Baca boleh. sebab Jangan dia sampai Indonesia tu semua kan dia lain. betul. Cuma yang saya risau kalau baca buku Quran yang bukan Nasab Usmani dari Indonesia ni dia ada yang tak ada hamzah tu. Atas alif tak ada hamzah tu. Takut nanti bunyi dia lain. Kalau kita memang kita dah faham kaedah Nasab Usmani tak ada masalah pun pakai Quran tu. Okay. Alright, itu saja. Ada lagi soalan? Kalau tak ada kita tutup dulu untuk petang ni. Tak ada homework kan? Tak payah nak isi yang kosong. Itu boleh isi sendiri. Kak Ita rajinnya. Tak ada, tengok kosong kan? Boleh je nak. Sebenarnya satu tajuk, lepas tu dia buat soalan terus. Jadi dekat soalan-soalan tu tajuk dia sebenarnya jawapan dia ada dekat tajuk sebelah yang kita baru baca tu. Dia macam tu je kan. InsyaAllah. Boleh je nak tulis. Kok boring-boring dah lama tak ada homework masa sekolah-sekolah macam ni kan. Buat lah. Cek kerja. Itulah pasal. Semangat. Okay, kita tutup dengan doa. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Terima kasih Ustazah. Okay, sama-sama.